kejadian yang terkini yang sedang berlaku di dalam situasi semasa lah, berkaitan dengan astronomi. Jadi daripada situ kita akan dapat lihat mungkin ada fenomena yang terbaru seperti gambar Venus hari itu, ia telah dipaparkan. Jadi dia dipaparkan kat sini, jadi kita cuba lihatlah satu persatu apa yang kita boleh lihat dan cuba huraikan. Mungkin 5-6 gambar, lepas tu kita buatkan ringkas je lah. Jadi kalau ikutkan malam ni kita nak buat cerapan, tapi dah 2 malam berawan di KL, jadi tidak dapat melakukan cerapan waktu malam lah, seperti mana yang telah dibuat beberapa hari yang lepas, kalau tak silap hujung minggu itu. Jadi pertama sekali, bagi siapa yang pertama kali masuk ke laman web saya, ke wall saya ni, boleh juga follow saya dekat Twitter, Facebook dan juga YouTube, di bawah nama Syahgeza, dan juga di Instagram Syahgeza Returns. Nama Instagram lama Syahgeza tu dah tak boleh nak login lah. Kemudian di Falak Online juga ada juga Twitter dan juga Facebook. Falak Online page untuk Facebook dan juga Twitter account Falak Online. Jadi sudi-sudilah masuk, insyaAllah kita boleh kongsi setakat mana itu mampu. Jadi untuk yang pertama sekali kita lihat Astronomy Picture of the Day yang telah dipaparkan di sini pada hari ini. Kalau kita lihat 9 Jun, itu tarikh diorang lah, tarikh kita 10 Jun. Ini merupakan satu gambar yang cukup menarik yang memaparkan kawasan di dalam sebuah buruj yang cukup popular yang kita kenali sebagai, kalau kat Malaysia dikenali sebagai Buruj Belantik. Buruj Orion, Buruj Belantik. Dan gambar ni boleh dikatakan gambar Buruj Belantik yang kita jarang-jarang lihat. Kerana apa? Kerana dia menunjukkan bentuk kawasan bintang yang begitu banyak, dan juga ada comot-comot warna merah, warna biru, warna pink semua tu kan. Jadi itu merupakan kepulan-kepulan nebula, gas-gas yang berada di angkasa lepas yang terletak di dalam kawasan Buruj Orion. Jadi maknanya Buruj Orion ini merupakan satu kawasan buruj yang begitu banyak bintang-bintang baru yang sedang dilahirkan. Dia adalah kawasan yang kita panggil sebagai macam tadika lah, lebih kurang macam taska, tadika lah. Bintang-bintang tu semua bintang muda-muda, semua budak-budak semua tu. Jadi dia adalah sebuah kawasan yang memang padat dengan bintang-bintang yang berwarna putih dan juga bintang-bintang warna putih kebiruan. Sebagaimana yang kita tahu semua, bintang ni pun ada umur dia. Bintang yang berumur, dia seperti makhluk juga, seperti manusia juga, dia ada umur dia. Yang muda-muda warna putih kebiruan, kemudian dia akan menjadi warna kuning, kemudian dia jadi warna oranye, kemudian dia menjadi warna merah. Yang merah tu bintang tua lah. Jadi ini merupakan jangka hayat umur bintang. Umur dia sebenarnya berbilion tahun, bukan macam kita panjanglah umur dia. Tapi daripada warna bintang tu kita boleh tahu dia punya umur dia, bukan sekadar tahu dia punya suhu dia. Umur dia pun kita boleh tahu. Jadi di sini kalau kita perhatikan, kalau siapa yang kenal lah gambar ni kan, kalau dia cam, maknanya dia memang kerja dia tengok bintang sajalah. Kalau kita tengok gambar ni di bahagian kiri, kita tengok bahagian kiri dulu. Bahagian kiri tu merupakan satu kepulan nebula yang cukup popular di langit yang kita panggil sebagai Orion Nebula. Orion Nebula ataupun dalam nama katalog Messier tu, M kan, itu kan kalau kita buat cerapan malam kan ada. Saya pergi ke M6, M8, M4, Messier tu. Messier 42, M42. Jadi dia merupakan sebuah kepulan nebula yang cukup popular yang boleh dikatakan seluruh dunia tahu kewujudan kepulan nebula ni, kerana dia disebabkan dia terletak dalam Buruj Orion, dan Buruj Orion ni terletak dekat langit di kawasan garisan Khatulistiwa. Maknanya orang yang dekat hemisfera utara pun boleh nampak garisan Khatulistiwa yang di langit tu. Orang dekat hemisfera selatan pun masih boleh nampak, dia tak hilang. Jadi boleh dikatakan keseluruhan tamadun manusia daripada dulu lagi telah tahu kewujudan kepulan gas ataupun nebula yang dipanggil sebagai Orion Nebula. Jadi kalau kita lihat melalui teleskop teropong, dia tidaklah
berwarna-warni yang macam gini. Dia tak adalah macam warna pink merah sangat je. Asal mata kita pada waktu malam dia tidak kata sensitif dengan warna, dia lebih sensitif dengan hitam putih. Okay? Jadi kalau kita teropong pada waktu malam, cuba kalau kita ingat kalau kita pernah teropong bintang pada waktu malam, kita tengok dalam tu dia tak berkala-kala, dia macam hitam putih je, macam itu je lah. Jadi dia adalah satu benda yang normal lah, okay? Benda yang normal. Tapi kalau kita ambil gambar yang dirakam, cahaya yang masuk, yang dirakam, cahaya yang dilihat, warna yang dilihat oleh yang kita lihat dalam gambar ni adalah disebabkan apa yang dilihat oleh kamera. Okay. Berbelit sikit. Maknanya sekarang ni dengan mata direct tengok, kita akan nampak hitam putih. Tapi bila letak kamera ambil gambar, yang nampak color tu bukan mata kita, kamera punya mata, lens dia punya chip dia tu. Jadi chip dia tu lah yang merakam segala julat warna spektrum yang ada, yang bila dia masuk dalam kamera, masuk dalam image tu, raw file tu, kemudian bila kita proses segala macam warna yang ditangkap tu, itulah yang keluar. Itu sebabnya kalau kita lihat gambar-gambar dalam astrofoto ni berwarna-warni, pasal dia dilihat oleh kamera. Kalau kamera tu lagi sensitif, lagi terang warna dia, lagi jelas warna dia. Okay? Jadi itulah yang kita boleh lihat daripada sudut Orion Nebula tu. Kemudian kalau kita lihat dekat sebelah tengah-tengah tu, ada lagi kepulan nebula warna merah-merah, dan di situ sebenarnya adalah, cuba saya scroll sikit. Okay. Di situ ni kalau saya letak mouse over ni, dia orang kata pecahlah rahsia dia. Okay. Di situ kalau kat tengah-tengah ni nampak dia tulis Horsehead Nebula. Okay. Horsehead Nebula ni adalah sebuah lagi nebula yang berada dekat 3 bintang sederik yang dekat dalam buruj Orion yang popular tu. Okay, bintang sederik yang tengah-tengah tu, Al-Nitab, Al-Nilam, Mintaka. Kalau dekat Malaysia dia cukup popular sebab bintang 3 sederik tu dia akan menunjuk ke arah kiblat, okay, pada tarikh-tarikh tertentu. Tapi berhampiran dengan bintang Al-Nitab ni adalah sebuah kepulan nebula yang kita panggil sebagai Horsehead Nebula, nebula kepala kuda. Okay, sebabnya di tengah-tengah tu ada sebuah nebula gelap. Okay, nebula ni dia ada bercahaya disebabkan bintang kat dalam tu keluarkan cahaya. Kadang-kadang nebula ni dia seorang-seorang, dia tak ada cahaya, tak ada benda yang kat dalam tu nak memberi dia cahaya. Jadi dia gelap. Jadi kebetulan pula ada sebuah kepulan asap yang gelap di hadapan kepulan asap yang bercahaya yang warna merah kat belakang tu. Maknanya yang hitam tu depan, yang belakang tu warna merah. Okay, dan depan tu, bentuk depan tu dibentuk seperti kepala kuda. Okay, Horsehead Nebula. Jadi ini adalah cukup popular di kalangan peminat astrofotografi kerana dia cukup susah nak ambil gambar. Okay, dia nampak macam senang je gambar macam tu kan, tapi nak ambil gambar, ya Allah, susahnya. Pasal dia tak terang, dia kelam. Okay, teramat-amat kelam. Jadi kita perlukan mengambil gambar exposure yang lama, berjam-jam, barulah kita dapat nampak lebih jelas bentuk dia. Okay? Jadi itu adalah satu kepulan nebula. Kalau kita belajar ambil gambar astrofotografi, kemudian kita berjaya mengambil gambar Horsehead Nebula ni, dah kira macam kita dah up satu level lah. Okay? Kita berjaya satu level melangkaui orang kata cabaran, achievement unlock, lebih kurang macam tu. Kita dah achieve satu level, kemudian kita akan masuk lagi level lain, lebih kurang macam tu lah. Okay. Jadi kita lihat ada gambar-gambar kat sini. Di sebelah kanan tu dipanggil sebagai Barnett's Loop. Okay. Yang ini adalah satu jaluran nebula besar. Kalau siapa yang Google gambar Orion, Constellation Orion, bukan Orion Nebula, buruj Orion, dia akan dapat lihat satu keseluruhan buruj Orion itu pada satu jalur bentuk C. Okay, bentuk C besar melengkar buruj Orion tu. Okay, jadi dia adalah
satu nebula yang cukup susah untuk dirakam juga. Okay. Yang paling senang antara tiga ni Orion Nebula lah, paling senang nak ambil gambar. Okay. Yang susah tu Barnard Loop, lepas tu Hossein Nebula. Okay. Barnard Loop ni kalau kita berada kat langit gelap, dia mungkin memudahkan sikit. Banyak kalau kita lihat gambar-gambar rakan-rakan kita daripada Sabah yang merakam gambar-gambar langit malam, kat sana langit dia gelap hitam kan. Jadi tengok senang je dia ambil gambar warna Barnard Loop tu. Okay. Jadi saya secara peribadi saya pernah merakamnya di Mersing. Di Mersing langit dia gelap, pernah dapat. Okay. Pernah dapat lagi terang masa dekat Australia dulu. Jadi dia perlukan kawasan yang betul-betul gelap. Jadi ini adalah satu gambar cukup cantik, siap dengan foreground okay, siap dengan gunung-gunung tapi kena ingat gambar ni adalah gambar yang di composite, digabung. Okay. Maknanya gambar belakang tu lain, gambar gunung tu lain, dia cantumkan. Dia bukannya ambil satu shot nampak semua macam tu, tak adanya nampak macam tu. Okay. Dia adalah composite. Kalau kita tengok gambar ni betul-betul pun kita tahu dia punya border gunung tu pun macam nampak sangat dia macam dia copy paste dia cut macam itulah kan. Macam ini saya secara peribadi lah saya tak gemar sangat gambar macam ni pasal dia macam mengelat lah. Dia bukan menunjukkan keadaan sebenar. Saya lebih suka gambar yang kelabu-kelabu bergigil-gigil sebab dia menunjukkan realiti suasana dia tu ataupun susahnya nak ambil gambar. Macam ini lebih kepada art lah, lebih kepada macam apa, art lah, seni kan. Ini siapa yang terror Photoshop, gambar dia nak masuklah dalam airport ni. Okay. Jadi nak ceritanya adalah gambar ni dirakam dekat ke pergunungan di Argentina yang dikatakan dirakam oleh Nicholas Tabush. Okay. Ni jenis orang otai lah ni ambil gambar semua kan. Okay. Inilah dia gambar Orion Nebula. Okay, jadi jangan lupa yang ni masuk untuk hari ni punya 9 Jun dia tulis. Okay. Kalau tengok dia punya ni dia tulis apa? 9 Jun 2020. Inilah gambar hari ni. Okay. Jadi masuk saya dah bagi link dalam komen tu, jadi boleh masuk kat situ, boleh klik nak tengok gambar ni. Klik kat gambar tu dia akan lagi zoom lah. Okay. Jadi kita tengok gambar semalam apa? Gambar semalam. Gambar semalam ni bila saya tengok ni saya sedih sikit lah. Saya sedih lah. Okay. Sebabnya ini gambar apa? Kalau tak tengok tajuk lah kan. Ini gambar apa? Nampak macam gerhana cincin kan. Ini macam gerhana cincin bulan 26 Disember tahun lepas kan. Tapi ini adalah planet Venus. Ingat kan siapa yang follow saya dekat wall saya minggu lepas, di mana saya menjejaki planet ni ketika dia menghampiri matahari. Maknanya dia bergerak di antara kita dengan matahari, makin dekat. Masa tu makin susah. Bentuk sabit dia makin halus. Okay. Sampailah 2 Jun. 2 Jun adalah tarikh terakhir. Sebenarnya 3 Jun dapat juga tapi tak terang. 2 Jun adalah tarikh terakhir gambar saya yang paling terang. Dapat bentuk sabit dia halus je. Tapi kalau langit dia betul-betul terang dan betul-betul cantik, kita boleh lihat bentuk sabit dia tu, dia punya tanduk dia tu bercantum ke belakang. Bercantum belakang tu. Dia bercantum ke belakang gambar apa? Gambar sebelah belakang tu kan. Dia menunjukkan apa? Okay. Menunjukkan sekarang ni kita Venus dan matahari hampir satu garis. Kita sedang tengok daripada belakang dia, bahagian malam dia, bahagian siang dia tu menghadap matahari. Okay. Tapi disebabkan Venus ada udara, atmosfera, jadi atmosfera dan atmosfera yang tebal, awan yang tebal, jadi cahaya matahari yang berada di depan dia tu kena dekat dia, terserak okay, terserak dan terserak ke belakang. Okay, ke belakang pasal dia cahaya matahari tu telah diserakkan melebihi sikit ke belakang. Macam kita lah, macam bumi lah kan. Bumi bila maghrib je dia tak gelap satu mata kan. Dia maghrib ada lagi cahaya. Kenapa ada cahaya matahari? Kenapa langit kita masih lagi bercahaya ketika maghrib?
sebab cahaya matahari yang dah turun kat bawah tu masih diserakkan oleh atmosfera kita. Sama kes macam Venus ni. Okay? Tapi gambar ni memang cukup cantik sebab kita boleh lihat dia punya kata bentuk tanduk Venus tu bercantum lengkap jadi satu bulatan. Okay? Gambar ni dirakam oleh Pete Lawrence. Pete Lawrence ni daripada saya dekat London kot. Okay? Saya pernah selalu berkomunikasi dengan dia lah dekat Twitter. Okay? Dia pun ada share gambar saya juga, saya pun share gambar dia juga. Tapi gambar dia memang best lah. Gambar dia memang cantik. Dia berjaya merakam atmospheric ring of Venus. Okay? Dan dia lah yang telah menegur gambar saya pada gambar yang 2 Jun tu, tak silap. Yang dia kata kat gambar saya tu sama macam gambar dia yang menunjukkan ada kata cahaya yang terganggu di atmosfera Venus tu. Mungkin cahaya matahari tu tak dapat tembus awan, jadi dia gelap sikit. Dia macam tu lah. Boleh search dekat saya punya wall tu minggu lepas, dan Twitter saya pun minggu lepas juga. Cuba boleh search gambar dipanggil sebagai cloud, dia kata mungkin cloud irregularities. Cloud irregularities yang berlaku dekat Venus. Menarik ni, kadang-kadang benda ni kita ambil gambar tak perasan pun kan. Dia yang tegur saya, lepas tu dia kata betul juga, saya ingatkan cara saya proses gambar tu ada silap sikit. Rupanya gambar dia pun sama juga berakam fenomena yang sama. Okay? Jadi benda macam ni, fenomena langit ni kita boleh lihat bukan kita seorang je tengok, bergibu orang lain pun tengok. Jadi kalau orang kata benda ni boleh tipu ke apa ke, macam mana kita nak pakat dengan orang kat sana nak tipu, contohlah kan. Okay? Benda tu ada kat atas, tak ada siapa nak termerang ke apa benda kan, benda tu berlaku kat atas. Okay? Jadi itu sebabnya ilmu falak ni seperti mana saya sebut dulu, dia ilmu teori dan ilmu praktikal, dua-dua kena ada. Kalau kita praktikal tak ada teori, kita pening juga kan. Kita tengok gambar ni tak tahu apa benda, dia kata UFO contoh kan. Tapi kalau kita tahu teori je, kata Venus betul dia akan lalu depan matahari kan? Tapi tak pernah tak pernah tengok sendiri, tak pernah praktikkan merakam sendiri, jadi dia tak tahu macam mana rupa dia, tak boleh nak cerita lah. Okay? Jadi penting dua-dua tu. Okay? Jadi kena, bila kita jumpa dengan orang tu kadang-kadang bila dia punya sembang dia baik kan, huha kan, tapi dia tak pernah buat dia tak pernah buat sendiri kan, tak pernah mencuba kan. Jadi tak lengkap lah, tak lengkap. Dia kena dua-dua lah, kena dua. Macam saya suka praktikal, teori tengah belajar lah kan. Jadi kurang sikit pasal kita bukan background physics kan. Okay? Jadi kalau macam bab atmosferik ni kena tanya orang atmosferik punya orang, kaji cuaca punya orang, kena benda ngaji cuaca ni. Okay? Jadi dia berkait. Okay, jadi kita lihat sekejap ya. Tunggu dulu, saya check dulu ada apa-apa ke tak. Okay, tak ada. Alright. Ini adalah gambar atmospheric Venus ni. Okay. Jadi kita tengok gambar sebelum ni. Jadi sesiapa yang ada tanya soalan mungkin boleh tanya. Saya pun tak tahu siapa yang dah masuk ke dalam ni. Dia. Okay, alhamdulillah. Kalau saya cakap seorang kan, 20 minit saya cakap seorang je kan. Masih baik ada orang tengok juga. Okay. Zakiah. Okay, apa khabar? Bahasa orang biasa maknanya Venus ni di belakang matahari. Seolah-olah matahari di antara Venus. Okay. Bukan terbalik. Okay, Zakiah, terbalik tu. Dalam bahasa biasa, Venus tu berada di antara kita dan matahari. Macam anak bulan lah. Bumi, Venus, matahari. Katalah kamera ni matahari, katalah ni Venus. Lebih kurang macam tu lah. Okay? Bagus juga ni. Jadi kita daripada bumi nampak Venus, matahari kat belakang tu. Okay? Siapa pula ngetuk-ngetuk malam ni? Okay, tak apa. Jadi disebabkan kita tengok belakang Venus ni, cahaya dia tu nampak keliling, padahal dia siang depan ni. Okay. Tertanggal. Okay. Kita dah macam tu. Dia bukan belakang matahari. Kalau dia belakang matahari,
kita nampak ada macam bulan penuh, tapi disebabkan di depan kita nampak macam bulan sabit. Okey. Okey. Macam mana boleh tanggal ni? Biarlah kan. Okey. Harap okey boleh faham okey Zakia. Itu yang statement tu tersilap sikit. Kalau ada dengar bunyi ketuk tu bukan saya, itu rumah belakang tu, dia masak benda dah. Okey. Alright. Mana pergi gambar ni? Okey. Saya cuba refresh balik. Okey. Gambar ni dahsyat. Okey, sementara tu, sebelum tu baru ingat. Okey. Venus sekarang dekat mana? Okay. Venus sekarang tu dekat mana? Sekarang ni kalau kita lihat, kita boleh setkan tarikh dia. Hari ni 10 Jun. Esok 11. Esok pagilah. Okay. Pukul 6 pagi sebelah timur. Okay. 6 pagi sebelah timur. Dia tak naik lagi. Dia naik pukul apa? Kita naikkan sikit. Lebih kurang pukul 6.20 pagi. KL lah. Okay. 6.20 pagi dia dah mula naik. Ni Venus ni. Okay. 6.30, 6.40, 6.45. Ni dah dekat pukul 7 lah. Macam matahari nak dekat naik lah. Okay. Matahari naik pukul apa pukul 7 lebih. Okay. Jadi maknanya lebih kurang macam gini lah. Ini saya kena buat atmospheric sikit, baru dia real sikit. Okay. Kalau nak tengok 6.45 tu, cuba tengok 6.45, cuba tengok sebelah timur. Yang tulis yang sebelah ni kan, C 2019 ni tu komet tu, abaikan. Komet ni tak terang pun, dah mati, hancur dah. Yang penting ni Venus ni. Okay, sebelah timur rendah je, baru nak naik. Jadi maknanya Venus sekarang sebelah timur. Hari tu dia maghrib, sekarang belah subuh, waktu subuh. Dan dia akan makin lama makin tinggi. Okay. Jadi saya ada post gambar Venus bukan semalam, kemarin, yang dirakam selepas dia dah melintas depan matahari. Okay. Itu Venus. Okey. Jadi kita tengok ke semula gambar yang tadi tu. Saya ada soalan lagi tak? Itulah Zakia. Silap. Tak apa, biasalah tu. Okey. Dia selalu confuse. Yang kita di depan ke belakang ke, macam itulah. Mak Faizul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan insya-Allah kita sama-sama dirahmati Allah SWT. Okey, hari ni dua saja COVID alhamdulillah, masya-Allah. Apa nama apps yang tu yang sedang buka ni? Adalah nama dia Stellarium. Saya type nama dia. Okey, dia dalam phone ada, tapi lagi bagus kita muat turun dekat PC, kat komputer. Saya akan sediakan beberapa siri tutorial ringkas sikit-sikit, tak nak panjang-panjang pun, orang bukan je dengar video panjang-panjang pun. Okay? Dia buat macam sikit-sikit pendek-pendek setiap function dalam Stellarium tu. Okay? Jadi kita lama-lama kita try kita terror lah nanti. Okay? InsyaAllah. Okay, yang ni adalah sebuah gambar. Dahsyat gambar ni. Yang dia panggil sebagai Halo of the Cat's Eye Nebula. Nebula mata kucing, bukan air mata kucing. Okay? Nebula mata kucing. Pasal nebula ni popular sebab bila orang ambil gambar ni, dia nampak dia macam mata kucing. Kan? Tapi saya tenung puas tak ada pun nampak macam kucing. Tak tahulah kan. Dia macam itulah. Jadi ini adalah dipanggil sebagai the Cat's Eye Nebula, one of the best known planetary nebula in the sky. Okay, kenapa disebut planetary nebula? Okay, nebula ni macam saya sebut tadi, dia ada macam dia nebula ni selalu secara amnya adalah bintang yang sedang terbentuk, kawasan nursery. Bintang tu, gas tu akan mula berkumpul jadi bintang, tu nebula lah. Okay, tapi bila dia mati, bintang ni mati, dia akan merembeskan kembali dia punya lapisan menjadi nebula juga. Okay, bila bintang yang biasa-biasa, yang normal-normal ni, yang macam kita ni nak, okay, bila dia mati, dia akan jadi merembes secara perlahan-lahan, mengembang lapisan atmosfera dia tu makin mengembang lah.
sampai kita nampak macam tu bentuk dia. Okay, bila nampak macam tu bentuk dia dipanggil sebagai planetary nebula, sebab orang dulu bila dia teropong benda dia tengok dalam teropong nampak macam planet. Dia nampak dia bukan macam bintang kan satu titik kan, tapi dia macam ada bentuk lah macam planet lah. Kan? Jadi dia panggil sebagai planetary nebula. Dia tak ada kena-mengena dengan planet, nama je, dia tak ada kena-mengena langsung dengan planet. Okay? Gelaran dia tu sampai hari ni melekat lah benda tu, nama dia tu. Okay, jadi dia adalah sebuah planetary nebula yang cukup popular. Okay. Saya tak ingat saya tak pernah ambil gambar dia ni. Okay. Dia kata its haunting symmetries are seen in the very central region of the stunning false color picture. Process to reveal the enormous but extremely thin halo of gaseous material over 3 light years across which surrounds the brighter familiar. Okey, gambar ni dirakam daripada Canary Island, sebuah teleskop kat sana lah, balai cerap kat sana, yang merakamkan ada gas lain di bahagian luar sekeliling planetary nebula tu. Ada lagi gas lain, okey. Yang kalau kita rakam biasa, okey, tak nampak, okey, tapi kalau dia rakam dia kata okey, dia kalau guna kamera biasa dia memang tak nampak, okey. Kelam. Jadi dia kena teleskop yang besar, kena beratus-ratus jam untuk ambil gambar baru nampak ada benda dekat keliling dia tu, okey. Dan ini dia panggil sebagai false color image, gambar yang warnanya bukan warna sebenar. Kan, warna dia bukan warna sebenar sebabkan dia mungkin asalnya warna dia tidak begitu jelas, tapi bila dia masukkan proses astrofoto ni, gambar ni, dia letak warna lain supaya kita nampak bentuk dia lagi jelas. Itu dia panggil sebagai false color. Dia sebut tu. Cuba tengok kat bawah ni saya. Mana dia tadi? Dia tulis its haunting symmetries are seen in the very central region of this stunning false color picture. Dia dah awal-awal dia dah letak disclaimer, dia kata gambar ni memang gambar betul, benda betul, tapi color dia bukan color betul. Dipanggil sebagai false color. Tujuan dia adalah untuk saintis mengkaji benda-benda yang susah-susah nak nampak ni, dia bagi warna lah, bagi nampak ada bentuk dia macam tu, macam ni. Okay? Jadi apa tu kata, ini adalah satu metod yang selalu dia orang guna. Dia bukannya benda yang dia kata tipu-tipu, bukan. Dia bukan tipu, okey. Dia memang dia dah beritahu benda tu dia letak color lain untuk dia nak kaji. Okey. Itulah tujuan dia, false color. Jadi ini nanti boleh baca lah. Yang best tu dia punya dia punya diameter dia, kalau saya baca betul diameter dia daripada kiri ke kanan. Diameter yang mana final over 3. Okey, diameter dia daripada kiri ke kanan ni adalah 3 tahun cahaya. Maknanya daripada kiri sampai ke kanan ni, diameter gas yang luar tu 3 tahun cahaya. Dia punya tu, kalau nak kilometer darab sendirilah. 3 tahun cahaya dah tukar kepada kilometer, silakan. Okey, jenuh lah nak ngiranya. Tapi dia cukup luas lah. Maknanya cahaya daripada hujung sini nak sampai hujung belah ni 3 tahun nak sampai. Ya Allah. Okay. Dan proses bentuk planetary nebula ni dia hanya kekal tak lama, sekejap je, 10,000 tahun je, lepas tu dia hilang. Okay. 10,000 tahun tu dalam astronomi ni dia kejap je lah. Okay. Dia sekelip mata je lah. Macam tu je lah. Okay. Dia punya proses dia. Lepas tu dia dah gas-gas tu dia dah mula hilang. Okay. Tak nampak lah, tak nampak. Tu bayangkan ni dia punya dahsyat tak dahsyat. Wih, banyaknya. Okey. Soalan saya tengok soalan dulu. Muhammad Rizwan kata rendah sangat Venus, duduk depan pemerahan. Nampak memang betul lah. Siapa depan dia tu ada kondo ke apa benda kan memang tak nampak lah. Okay? Kena pergi tempat yang tak ada ni, tak ada halangan. Okey, Abu Uwais kata Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okay, agak-agak jarak Venus dengan matahari berapa kilometer? Venus dengan matahari dia dekat lagi maknanya berbanding dengan jarak bumi. Betul lah, saya tak ingat berapa jarak dia dengan matahari, tapi dia dah lagi dekat lah. Dia depan kita matahari, dia depan kita, jadi dia dekat dengan matahari.
berapa juta kilometer, Allah alam, saya tak ingat. Okay, boleh Google lah kot, cari okey. Okey, Zakiah dia tukar topik. Dekat Malaysia ni, universiti mana yang tawarkan bidang astronomi? Yang saya tahu, Universiti Melaya ada. Dia ada 2 fakulti fizik angkasa dan fakulti pengajar Islam. Di bawah apa dia punya tajuk khusus, syariah dan astronomi kalau tak silap. Asyik lupa je. Dia 2. Kemudian di Uniza ada lebih kepada falak. Okay, lebih kepada falak. Astronomi rasanya UM je kot. USM pun tak pasti, dia tak ada, dia fizik saja. Okay. Yang lain tak banyak. Okay. Jadi kalau nak sambung betul-betul kan, belajar luar negara lah. Tapi masalah nak pergi luar negara tak boleh. Kan, itu masalah dia kan. Tak banyak. Nanti saya check balik, saya check semua dia. Lupa lah. Okay. Muhammad Faizal Osman kata planetary tu adakah dia macam gelembung buih? Itulah. Dia kita tengok ni dia macam daripada atas. Dia punya shape dia kalau tak silap dia panggil sebagai macam bentuk loceng yang bercantum. Apa dumbbell, apa loceng dong loceng kan. Atas bawah. Kalau tak silap lah. Jadi yang kita tengok ni Cat's Eye Nebula ni daripada atas. Daripada macam ni. Dia sepatutnya kalau tengok tepi dia macam atas bawah, dia merembeskan, dia keluar atas keluar bawah. Tapi yang kita tengok dia ni macam ni. Lebih kurang macam tu lah. Jadi dia betul lah, dia nak kata macam buih pun tak juga. Dia pasal dia bila dia bintang ni dia tak statik kan, dia berputar terpaksi. Jadi bila dia merembeskan gas tu, ada inertia lah, daya inertia yang akan keluar. Jadi dia bukan menggembung macam ni, dia ikut daya inertia dia. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Nanti saya check balik dia punya fizik tu. Okay. Tapi mungkin ada cikgu-cikgu fizik yang boleh jawab kot. Okay. Okay. Alright. So okay. Jadi kalau kita lihat gambar yang seterusnya, kadang-kadang tak ada gambar pun. Okay, gambar ni pun saya tengok pun saya boleh menangis sebab terfikir macam mana dia ambil gambar ni. Okay. Sekejap ya. sorry dia dekat kawasan perumahan ni dia ada monyet. Entah monyet dari mana datang tah. Dia orang duk komplain dia kata dia nampak monyet manjat-manjat. Dia bila duduk kat atas ni kadang seram juga, ada bunyi benda gerak ni kan. Okay. Tapi tak ada tahu apa benda lah kan. Okay. So, gangguan ni. Tak nampak monyet dia tu. Okay. Okay. Jadi asal gambar ni hilang balik. Okay. Okay, ni gambar Comet Pan-STARRS C2017 P2, okay, yang sedang bergerak merentasi berhampiran dengan 2 buah galaksi M81 dan M82. Siapa ingat, siapa yang follow yang kita buat cerapan tu, okay, M tu Messier lah, Messier kan, katalog nombor katalog orang. Yang menarik itu adalah gambar ni, dia satu memang cantik lah kan, nampak dia punya galaksi dia tu lah, tengok ya Allah, cantik betul galaksi, betul besar kan. Lepas tu elok pula komet lawa pula lalu depan dia kan. Okay. Dia bukan sekadar tu je lah. Yang kita nak tengok ni adalah jarak. Okay. Pasal angkasa lepas ni dia 3 dimensi tau. Okay. Dia ruang. Dia adalah waktu dan ruang. Okay. Time and space. Jadi apa yang berlaku di sini adalah gambar ni, komet tu dekat dengan kita, galaksi tu jauh kat belakang. Okay. Dia lalu depan dia, kebetulan lalu kat depan. Okay.
Jadi bila kebetulan dia lalu kat depan, dia nampak macam dekat nak berlanggar, tapi tak ada tak berlanggar, dia lalu depan. Macam Venus tadi lah, dia lalu depan matahari, dia tak berlanggar dengan matahari, dia lalu depan, lintas je. Jadi apakah beza jarak galaksi tu dengan komet tu? Okay, kita ingat bila kita bincang pasal pertuahan selepas, kita dah bukan kira sebagai jarak dalam kilometer. Boleh, tapi tak ada maknanya, okay? Pasal nombor dia terlampau besar. Jadi dia kira sebagai tahun cahaya light years. Berapa kita tengok tu cahaya dia tu bila punya. Okay? Jadi yang kita lihat galaksi tu sebenarnya adalah galaksi yang terletak, saya tak ingat. Okey. Galaksi yang kita lihat tu, jarak dia adalah 12 juta tahun cahaya. 12 juta tahun cahaya. Kita tengok dia tu adalah 12 juta tahun cahaya dulu. Okey. Okey, sekejap. Rasanya video okey ke? Macam tiba-tiba dia macam putus pula. Okey, harap-harap video okey. Saya nanti kan cakap kan tiba-tiba dia tu pula. Okey, setakat ni okey lah. Okay. Jadi itu adalah 12 juta tahun dulu. 12 juta tahun cahaya punya keadaan. Komet tu dekat dia. Komet yang kita lihat tu bukan 12 juta tahun cahaya, tapi dia adalah 14 minit cahaya dulu. Skala dia tadi tahun cahaya, ini minit cahaya. Maknanya komet yang kita lihat tu adalah 14 minit dulu. Okey, 14 minit dulu. Tapi galaksi yang kita lihat tu adalah 12 juta tahun dulu. Okey. Jadi bayangkan luasnya. Galaksi tu pun jauh, dia kat luar daripada kita punya galaksi. Kita dalam Bima Sakti, dia tu kat luar. Komet tu berada dekat depan rumah kita je. Dia dalam sistem suria kita, keliling matahari. Dia bukannya dekat melelau sorang-sorang dekat galaksi kita tempat lain, tak ada. Dia dalam sistem suria kita dengan matahari, dengan bumi. Tapi yang galaksi tu adalah di luar galaksi kita. Okey. Dibayangkan dia punya jauh dia macam mana, okey. Jadi komet dan galaksi tu warna sebenar ke bukan? Okey, dalam kes macam gini yang saya lihat, dia adalah warna yang dia bukan false color. Okay, ni adalah warna sebenar. Okay. Sejauh mana sebenar tu, sejauh kita tengok dia punya macam mana dia proses gambar lah, white balance dia macam mana kan. Tapi yang memang saya nampak, komet memang selalunya memang warna hijau. Jadi kalau gambar ni pun nampak dia punya komet dia kehijauan kan, dia punya depan dia tu. Jadi betul lah ini gambar warna sebenar lah. Dia pun tak cakap false color pun. Dia kata dia tak ada sebut false color ke apa ke. Jadi adalah warna actual color lah, warna sebenar. Okey, warna sebenar. Okey. Masya-Allah, bayangkan Okey. Jadi untuk gambar yang terakhir malam ni nak dekat sejam lah. Jadi ada satu gambar ni pasal dia bukan gambar, dia diagram. Sekejap saya cek. Ni bukan tarikh ni. Saya adjust sikit. Minggu lepas ni kot. Okey, video, audio, okey. Terima kasih Saya tak tahu yang Facebook punya stream page ni kata ada trouble, tapi saya tengok kat sini okey pula. Tak apalah, biarkan dia lah. Okey, yang ni ini menarik James O'Donnell ni dia adalah seorang doktor lah, doktorate yang apa tu, mengkaji astronomi lah, tapi dia suka buat diagram berdasarkan kiraan ni lah. Okay. Rupa-rupanya saya pun tak perasan. Okay. Rupa-rupanya
setiap kali Venus melepasi kita, okey, maknanya macam tadilah kan, bumi, kita bumi ni bumi, kamera ni matahari, dia lalu depan. Okey, setiap kali dia lalu depan bumi, katalah ni matahari, yang kamera ni bumi, ni Venus. Okey, Venus pun berputar atas paksi dia pun keliling matahari. Okey, tapi setiap kali dia keliling matahari dan dia merentasi antara bumi dengan matahari, setiap kali momen yang sama juga, kita akan dapat lihat wajah Venus yang sama. Dia berputar. Tapi setiap kali dia betul-betul nak melintas depan bumi, kita mesti tengok tempat yang sama. Kalau katakan sini ada katalah ni Malaysia kan, Malaysia, US, India, Malaysia, bila pusing balik dekat ni, jumpa nampak balik Malaysia. Dia pusing macam tu. Okey, saya pun tak perasan benda tu macam tu, tapi bila dia ada tweet itu, lepas tu saya nampak tweet dia tunjuk dia punya video ni. Harap-harap saya boleh main video ni. Nampak? Cuba tengok, yang kuning tu Venus, yang bumi tu biru lah. Okey, lepas tu setiap kali dia melintasi bumi, Venus dia berputar lah. Yang arrow tu menunjukkan dia punya putaran menang. Tapi setiap kali dia melintasi antara bumi dengan kita, bumi dengan matahari, permukaan yang sama sedang menghadap kita. Okey, tengok dia pusing. Dia tu. Bayangkan kita pun tak perasan. Okey, memang saya tak perasan. Ini ilmu baru lah, dah bertahun-tahun ni kita ingatkan biasa je lah dia pusing-pusing kan, tapi rupanya macam gitu rupanya. Masya Allah, saya bayang betapa sempurnanya pergerakan ni. Jadi bila dia kata bumi mengorbit matahari 365 hari, Venus mengorbit matahari 224 hari. Okay? Bumi dan Venus akan sentiasa melintasi antara satu sama lain, paling dekat lah, setiap 584 hari. Okay, dia punya kiraan dia lah. Jadi dia punya bila dia gabungkan semua tu, jadi dia dapati muka yang sama, hemisfera yang sama Venus akan menghadap bumi, tetapi bumi mungkin lain-lain lah. Okay? Tapi hemisfera yang sama kita nampak Venus tu. Okay, jadi cuba tengok dekat dia punya ni, dekat dia punya web page ni, dekat dia punya Twitter dia bagus ni. James O'Donoghue daripada JAXA. Dia kerja JAXA daripada Jepun punya Japan Space Agency. Okay. Tu memang menarik Jadi kita pun tak tahu kita sama-sama belajar benda yang baru. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Jadi maknanya Zia tanya, maknanya hari-hari ada je komet duk lintas selalu dalam kat atas ni, komet. Betul. Okay. Dia sekarang ni dekat langit ni, dekat angkasa lepas ni banyak komet. Kita tahu komet 1-2 je ni. Dulu macam kita belajar dekat sekolah dulu, komet apa dia komet Halley. Komet Halley tu apa benda? Komet. Dia ingat satu tu je, padahal banyak komet. Jadi sekarang kita dah tahu banyak komet Atlas lah, itu komet apa benda semua kan. Jadi banyak komet yang muncul. Cuma tak semua yang terang-terang, ada yang majoritinya kelam-kelam, susah nak nampak. Kena ada teropong besar baru nampak. Dan nak nampak komet tu, nampak dengan mata kasar tu amat jarang. Kali terakhir berlaku 2009, tak ingat lah, 2011 ke apa benda, lebih kurang macam tu lah. Komet, ada dua komet yang boleh nampak dengan mata kasar, amat cantik. Malangnya kat Malaysia tak nampak masa tu. Satu saya tak reti nak cari, satu lagi sudut dia tak ngam sangat dengan kita. Okay? Tapi masa tu gambar-gambar memang cantik. Carilah nama komet McNaught dengan komet Lovejoy. Okay? Itu komet-komet yang cantik. Jadi banyak komet, cuma majoritinya 99.999% kelam-kelam, kena ada teropong baru nampak. Dapat ada teropong pun nampak macam stroke gitu je lah, ciput gitu je lah. Macam tu lah. Okay, so memang banyak lah. Tapi ingat komet ni dia bukan langgar dengan bumi. Komet ni dia bergerak keliling matahari. Dia macam planet juga, dia ada orbit dia sendiri. Okay? Yang selalu nak melanggar dengan bumi ni meteoroid. Meteoroid tu memang kerja dia langgar kita je dia. Tapi kita selamat lah, kita ada udara. Okay?
Okay, okay, apa tadi soalan time and date kau maksudnya tak ada season ni, apa benda soalan ni, tak apa saya tengok lah, okay, tak apa. Okay, betul kadang-kadang ni kita kita tak terfikir pun benda macam ni kan. Itulah memang saya galakkan kadang-kadang kita belajar ilmu astronomi kan, ilmu falak, kita belajar setakat dalam buku teks kan, tapi sebenarnya banyak lagi benda sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan. Dia punya keyword dia adalah kita tak perasan. Mungkin Allah tak tunjuk ke kita lagi sebab kita ni malas nak tengok. Tapi dia orang ni, orang Mak Saleh ni dia rajin tengok kan, cuma kita ni jarang tengok. Jadi itu sebabnya kita selalu, macam saya selalu promote kat orang, cakap pergi tengok. Jangan sembang je, okay? Pergi tengok sendiri, tengok apa benda yang berlaku. Kalau kita ada ilmu sikit, terus buat matematik, boleh buat programming ke apa ke, boleh buat grafik macam tadi tu. Yang macam yang doktor James O'Donoghue ni kan, dia buat grafik tu. Kalau tengok dia punya Twitter dia bagus, macam-macam dia buat. Kan? Ada satu dia tunjuk macam dia explain kenapa, adakah bulan, kenapa kita lihat muka bulan yang sama kan. Kita ingatkan bulan berputar kan, tapi kita ingatkan bulan tak berputar, tapi bulan berputar. Dia buat grafik dia tu. Nanti mungkinlah lain kali saya akan next sesi ke apa benda ke, saya akan share dia punya video dia. Memang interesting, mudah nak faham. Okay? Kita nak buat sendiri tak reti kan, jadi kita ambil lah video yang dia buat sendiri lah. Okay? Memang best. Okay, okay, Dennis, malam ni si Penstar di tengah-tengah Big Dipper tapi berawan. Oh, ya ke? Okay, jom kita tengok. Malam ni ada tak dalam nama dia? Si 2017. Alamak, tak ada dalam database lah. Okay, kita search option. Tak ada pula dalam ni. Sorry. Tak ada lah. Sorry. Tak ada pula maklumat itu. Okay. Tapi betul Dennis dia dekat Big Dipper tapi Big Dipper tengah tinggi ni kan. Katalah pukul 10 Buruj Big Dipper ni tengah tinggi. Alamak. Okay. Nasib baiklah ingatkan. Jadi maknanya tengoklah esok kalau langit cantik, kita cuba kejar komet ni kalau ada lah. Kalau ada. Terima kasih Dennis kerana mengingatkan. Saya tak perasan. Komet McNaught 2007. McNaught McNaught McNaught. Kalau saya tu panggil McNaught. Mac mana ni? McNaught. Orang Kelantan. McNaught nama orang okay? Itulah dia. Okay. Okay. Alright, jadi minta maaf saya tak dapat, saya tak update Stellarium ni. Dia kena update dia punya database baru dia keluar nama-nama komet ni kan. Kalau kita tak update, tak keluar. Sekejap saya cuba update solar system. Comet. Okay, list of observable comet. Okay, dia tengah download. Tengok ada tak C 2017 apa C 2017 apa Dennis? T apa tadi oh lama lupa lah. Siapa ingat nama komet tadi tu? CT 2017 apalah pula. Oh, C 2017 T2. Okay. C 2017 T2. Ada. Okay. Add object.
Okay. So kita cuba search dia dalam Stellarium. Tu dia. Alhamdulillah. Okay. Tu dia. Okay. Right. So di situlah letaknya Comet C2017 T2 tadi. Dekat mana dia tu? Dia berada dekat Buruj Big Dipper, Buruj Biduk. Ini adalah gambaran pukul 10 sekarang lah. Okay. Alamak. Okay. Berawan. Okay. Ini sekarang ni. Okay. So kalau esok sebelah akhir bulan, dia kat situ juga. Tak banyak beza. Okay. Kalau esok pukul 10, lusa pukul 10, tulat pukul 10, dekat situ je. Okay, bagus. So ingatkan saya, kalau katakan ada live, saya buat live esok ke apa benda ke, malam lusa ke apa, ingatkan saya, kita cuba tengok komen ni. Okay. Pasal dalam, kalau ikutkan dia punya kedudukan dia ni agak tinggi lah, boleh lah nampak daripada balai cerap ni, boleh nampak dia tak ada gangguan. Okay, bagus. Terima kasih. Okay, alright. C2017 Penstar, dia kena nama lengkap. Okay, dia kena C2017 apa benda, T2 ke A1 ke, dia itu lengkap. Yang nama Penstar tu, dia banyak komen nama Penstar, tapi yang penting tu adalah dia punya nombor kad pengenalan dia. Macam tu lah. Nama mungkin sama, kan? Apa tu nama dia, Ahmad kan, tapi nombor kad pengenalan dia lain. So nama kad pengenalan tu penting. C2017 apa benda, T apa, itu kena itu yang kita punya kata point of reference untuk dapatkan maklumat dekat internet, maklumat dekat dalam software, Comet apa yang kita nak tengok. Right. So okay, rasanya tu okay. Tapi itu nanti bila kita buat tutorial Stellarium ni, rasanya kita boleh cerita sikit lah macam mana nak add object semua tu. Okay, so nampak gayanya. Okay, dah sejam. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi join. Okay. Asalnya saya nak cuba buat double streaming ni, satu ke Facebook, satu lagi ke YouTube. Siang tadi test boleh pula, tapi malam ni tak boleh pula, dia macam ada sangkut-sangkut sikit. Tak apalah, kita cuba kemudian. Okay. Jadi terima kasih semua yang sudi join, sudi teman pada malam-malam hari Rabu, malam Khamis, semua dah start kerja kan. Jadi nanti kan 2 minggu lagi budak-budak nak naik sekolah pula kan. Dah hampir ke normal, tapi new normal. Jadi kita slow lah tapi insyaAllah live daripada Balai Cerap ni saya akan terus buat, pasal rasanya lambat lagi lah saya berpeluang untuk pergi ceramah dekat luar, dekat sekolah. Jadi bagi siapa yang pernah jemput saya pergi ceramah tu, tak tahulah, saya pun tak tahulah bila lagi akan diberi peluang dijemput lagi pun saya tak tahu. Mungkin tak kot kan, pasal dah keadaan macam gini kan. Tak tahulah, kita tak tahu kan, mudah-mudahan boleh lah kan, tapi satu hari nantilah. Okay. Jadi insyaAllah terima kasih semua. Saya tengok ramai yang join. Dr. Roslan ada, Uncle William ada kan, Hairul ada kan, ramai lagi saya pun tahu, terperasan ni tengah scroll ni. Jadi okay, terima kasih banyak-banyak. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tinggalkan dalam komen. Jadi lepas saya end live ni mungkin saya boleh jawab sikit dulu. Okay, setakat mana yang termampu. Jadi bilakah live yang seterusnya yang akan datang, wallahu alam, tak tahulah, tengok keadaan. Kalau langit esok cantik, kita akan buat live cerapan. Kalau tak cantik, mungkin kita rehat dululah, kita tunggu lagi. Tapi kena ingat, minggu depan, hujung minggu depan, bukan hujung minggu ni, hujung hari Ahad minggu depan, kita akan dapat lihat gerhana matahari separa. Okay, gerhana matahari separa yang kita akan dapat lihat hari Ahad petang, pukul 3 petang, lebih kurang macam tu, pukul 2, pukul 3, pukul 4, macam tu lah. Okay, gerhana matahari separa yang kita boleh lihat kat sini mungkin 10%, tapi paling banyak dekat Tawau 30%. Kita tak akan nampak penuh, tak akan nampak bentuk cincin. Dia sebenarnya adalah gerhana matahari cincin, tapi cincin tu hanya nampak daripada Afrika, Oman,
Nepal, India, Nepal, China, Taiwan. Itu je. Tempat lain gerhana matahari separa, termasuk Malaysia. Okay? Jadi kita akan berpeluang, dan masa tu memang dikabarkan akan ramai yang akan buat live streaming. Jadi kita raikanlah mana-mana yang ada tu, kita join semua. Pasal cuaca, kita pun tak tahu keadaan cuaca macam mana kan. Sini mungkin okey, sana tak okey, kerana sana okey, sini tak okey kan. Jadi kita kongsi-kongsi semua yang ada. Ramai ni daripada jawatan mufti, daripada geng-geng perserangan, semua yang akan buat live. Jadi insya-Allah mudah-mudahan langit kita okey. Jadi kalau kita lihat selang gerhana akan selalu berlaku, selang dia 2 minggu dengan 6 bulan. Okay, 2 minggu tu lah macam tadilah. Hari tu gerhana matahari, gerhana bulan penumbra. 2 minggu lepas tu gerhana matahari. Okay? Dia selalu macam tu. Kemudian antara gerhana dengan gerhana tu kadang-kadang dia 6 bulan. Contoh hari tu 26 Disember gerhana matahari cincin. 6 bulan kemudian, inilah bulan Jun ni, gerhana lagi sekali. Dia punya pergerakan dia macam tu. Okay? Pergerakan bulan, satah bulan punya orbit dengan matahari, dengan bayang-bayang bumi gabungan. Macam tadi tu lah yang James O'Donoghue tu buat kan, dia punya grafik dia kan. Dia benda-benda macam tu. Okay? Jadi mufalak ni bukan sekadar tengok saja. Kalau kita tahu buat matematik, kita boleh kira benda-benda macam ni. Okay? Banyak benda boleh buat sebenarnya. Okay? Jangan risau. Okay, so Hairul kata Oman. Kita boleh sebut jelah, nak pergi lagi sekali tak boleh. Memang asal niatnya memang nak ke sana sebenarnya. Asal masa plan bulan Januari hari tu. Dah nak pergi lagi sekali Oman. Okay? Tapi itulah dia nak buat macam mana kan. So terima kasih semua. Thank you Dennis joining in, Dr. Habibah join juga. Okay? Hayati, Zakia, siapa lagi? Nanti saya nak sebut nama seorang-seorang takut terlepas pula. Abang Hairul kita, okay. Tok Faizul kita, apa lagi ramai ni. Okay, ni akan tak ada orang malam ni, rupanya ada juga orang tengok okay, jadi terima kasih insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain rancangan dalam sesi lain pula. Mungkin esok malam ni jom sembang, tapi esok kita jom teropong. Kalau bulan ada, kita jom membulan lagi. Dia tengoklah dia punya tema dia macam mana. Okay, jadi jangan lupa saya akan uploadkan video ni dekat Facebook pun ada, dia akan simpan, tapi saya akan upload juga dekat dalam dekat YouTube, di mana saya akan masukkan maklumat yang tambahan di sana. Okay, jadi jangan lupa follow saya dekat Facebook ada, Twitter ada, dekat YouTube ada, Instagram ada, Falak Online pun ada dia punya page juga. Okay, jadi jangan confuse pasal Falak Online tu saya dengan ada seorang lagi Amir Hazim, 2 orang je kita punya apa yang buat tu kan. Jadi kalau slow posting tu pasal 2 orang, bukannya kita ada tim ramai pun. 2 orang ni memang minat kan, kita kongsi setakat mana yang mampu kan. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Okay? Kalau tak ada apa-apa soalan, kita mudah-mudahan kita doakan esok tidak ada kes COVID, biar kosong insyaAllah. Okay? InsyaAllah. Okay. Jadi terima kasih banyak-banyak. Good night. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.